Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Dan hari ini di Awani Pagi sangat menarik. Kita akan membincangkan mengenai pembelian hartanah. Lebih-lebih lagi membeli hartanah pertama yang mana memang amat mengujakan apabila akhirnya kita akan menjadi pemilik rumah, dan tentunya tidak ada detik yang lebih manis daripada menggenggam kunci rumah anda buat kali pertama. Dan apabila membeli rumah, pastinya akan menggunakan khidmat peguam hartanah bagi membantu anda dalam hal-hal dokumentasi dan proses memohon pinjaman, atau anda mungkin juga akan mendapat tawaran yang lebih bagus daripada pemaju perumahan yang menyediakan skim merangkumi semua pembayaran termasuk yuran guaman. Ya. Tapi tunggu dulu. Jangan turunkan tanda tangan anda sebelum meneliti perjanjian jual beli rumah ataupun SPA betul-betul, dan ikuti kupasan kami ini, kerana pagi ini kami bawakan dua tetamu dalam memberi penerangan dan juga bagi memahami keseluruhan proses pembelian rumah dengan lebih baik. Kita ucapkan selamat pagi kepada dua tetamu, Farah Jeffrey dan Fazlia Nur. Dua-dua merupakan eksekutif kredit kanan Myra. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Sebelum kita pergi lanjut mengenai proses tanda tangan perjanjian jual beli rumah ini ataupun SPA, boleh terangkan dahulu, mungkin kita mulakan dengan Cik Farah, apa langkah penting pembelian rumah berdasarkan panduan beli rumah Myra? Okey. Actually para penonton di luar sana ataupun para pembeli yang baru nak membeli rumah, mungkin mereka tak pasti atau mereka tak berapa nak sure, tak mempunyai maklumat yang lebih besar lah mengenai proses pembelian rumah. Jadi bila kita dah ada rumah, kita dah tahu dah rumah idaman kita yang mana, and kita dah fikir, kita dah kena pastikan kita layak untuk memiliki rumah idaman tersebut. Jadi bila kita cek dengan institusi kewangan pula, alhamdulillah terima pula, lulus pinjaman kita. Jadi apa proses seterusnya? Mesti tanya-tanya betul. Jadi Farah akan recap balik 4 proses pembelian rumah, iaitu yang pertama adalah kita kena pastikan tentang kelayakan kita dalam pembelian rumah. Yang kedua adalah lebih tekankan kepada pinjaman pembiayaan bagi perumahan lah. Yang ketiga ialah perjanjian jual beli, dan keempat adalah penyerahan kunci. Jadi hari ini saya dan Puan Fazia akan terangkan pada proses yang ketiga, iaitu perjanjian jual beli. Jadi kita nak para penonton di luar sana, pembeli yang baru nak membeli rumah di luar sana lebih dekat dengan kita, lebih faham dengan tentang proses-proses pembelian rumah. Jadi kita akan bincangkanlah apa itu perjanjian jual beli, pihak-pihak mana yang terlibat, dan adakah kos-kos yang akan ditanggung oleh pihak pembeli yang perlu diambil tahulah oleh setiap penonton. Fazlia, kita boleh pergi terus kepada apa itu perjanjian jual beli. Mungkin Fazlia boleh terangkan mengenainya, apa yang ada dalam perjanjian itu dan apakah prosesnya? Untuk perjanjian jual beli, atau dengan nama lebih singkatlah saya panggil SPA, Sales Purchase Agreement. Dalam SPA ini dia ada butiran-butiran penting dalam proses pembelian rumah. Okey, dalam SPA ini dia ada terma-terma dan syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak pemaju. Okey, dia macam kalau kita beli barang, kita perlu ada resit. Macam tu juga kalau kita beli rumah, kita ada SPA. Okey, dalam SPA ini dia banyak terma-terma dan syarat yang menjadi bukti pada masa depan untuk kegunaan kita jugalah sebagai pembeli. Banyak butiran penting, tapi saya akan tekankan 5 saja yang penting utama, iaitu yang pertama, butiran peribadi. Butiran peribadi ini seperti ejaan nama kita, nombor IC, nombor geran. Ini ada dalam first page lah selalunya. Jadi sebelum tanda tangan, cek dulu ejaan tu betul ke tak. Okey, yang kedua ialah harga dan plan rumah. Okey, yang ni contohnya pembeli tu beli rumah corner lot. Okey, harganya pasti lagi mahal daripada harga yang rumah lain. Jadi dalam SP itu kita kena cek harga rumah tu betul tak? Plan rumah tu sama tak? Okey, ini boleh terjadi juga kepada ada pemaju yang offer fully furnished package, yang ada package perabot. Jadi kita kena cek dalam SP itu ada tak package perabot tu. Kalau tak ada, boleh balik rujuk kepada pemaju kita lah. Okey, yang ketiga ialah terma pembayaran. Terma pembayaran ni lebih kepada berdasarkan tahap pembinaan setiap rumah. Dia ada beberapa jenis macam jadual G, jadual H. Kalau untuk rumah landed, jadual G. Kalau untuk rumah high rise, jadual H. Jadinya kita perlu tengok kasih terma pembayaran dia yang pemaju akan claim daripada pihak bank. Okey, yang keempat ialah tarikh pemilikan kosong. Tarikh pemilikan kosong ni dia lebih kepada tarikh penyerahan kunci.
Dia bila rumah tu dah siap, pihak pemaju ada dapat approval daripada pihak atasan, jadinya kita boleh serahkan kunci kepada pembeli. Tapi banyak tanggapan kat luar sana, pembeli fikir bila rumah tu dah siap, boleh dapat kunci. Salah sebenarnya. Dia memang rumah tu dah siap, pihak pemaju kena dapatkan approval dari beberapa pihak atasan dulu, barulah kita boleh serah kunci kepada pembeli. Dan yang terakhir adalah defect liability period. Ini adalah DLP. DLP ni dia lebih kepada contohnya kita beli handphone daripada kedai, dia ada warranty dengan kedai tu kan, dalam masa setahun kita boleh check balik ada kerosakan tak. Sama juga kalau kita beli rumah, kita ada warranty, dalam SPA ada tulislah tempoh setahun atau 2 tahun. Dalam masa tu kita boleh rujuk semula kepada pemaju jika ada kerosakan dengan rumah kita. Baik, Farah, selain daripada kandungan-kandungan dalam SPA ini, bagi pembeli pertama kali nak membeli rumah, apa perkara-perkara yang mereka perlu faham, apa yang mereka perlu tahu mengenai kontrak ini dan juga apa kandungannya yang mungkin ramai yang tak tahu? Okey. Selain daripada konten yang diperjelaskan oleh Puan Fazia sebentar tadi, sebenarnya ada lagi perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu. Contohnya, setelah kita menandatangi perjanjian jual beli ini, kita tak boleh tukarkan segala terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian jual beli ini. Contohlah, Farah bagi contoh pemaju. Naila beli rumah strata high rise kan. So harga strata high rise ni dia construction stage dia selama 36 bulan. Tapi pihak pemaju gagal untuk menyelesaikan, untuk menyiapkan construction rumah tersebut dalam masa 3 tahun. Jadi dia nak, pemaju ni datang untuk nak request extend kan, boleh tak jadi 42 bulan ke 58 bulan ke. Sebenarnya totally memang tak boleh. So sebab dia dah tetap dekat dalam perjanjian jual beli tersebut, segala terma kita memang tak boleh tukar. So ianya juga adalah satu jaminan yang tetap kepada setiap pembeli. So just in case in future kita ada apa-apa yang akan terjadi, kita tak tahu kan. So kita boleh refer balik dalam perjanjian jual beli kita apa yang telah dijanjikan oleh setiap pemaju. Tapi in reality mungkin kita tak akan dapat. Jadi kita boleh tuntut hak kita pada masa akan datang. So perjanjian jual beli ni memang sangat penting. So jadi memang setiap pembeli kena simpan satu salinan untuk kegunaan pada masa akan datang. Sebab dia adalah satu jaminan kepada kita. So kita tak tahu in future apa akan terjadi ke kita. Betul. Dan kalau kita tahu juga SPA ni melibatkan peguam juga kan, Farah dan juga Fazlia. Tapi boleh tak kalau kita tanda tangani SPA ni tanpa peguam, atau peguam tu perlu tak kita cari sendiri, atau lebih baik kalau disediakan oleh pihak pemaju, adakah lebih baik kita menggunakan dari pihak pemaju? Bagaimana pandangan Farah ataupun Fazlia? Okey. Sebenarnya dalam proses ini dia memang melibatkan pihak pembeli, pihak pemaju dan juga peguam. Tapi mungkin bila orang dengar peguam, alamak, rasa macam rumit sangatlah sebab nak melibatkan peguam. Kenapa adanya pelibatan peguam tersebut? Betul. Tapi sebenarnya kita perlukan peguam bila kita dah efekkan dengan perjanjian. Kita tak boleh nak suka-suka buat sendiri. Rasa macam nak buat sendirilah. Saya nak beli rumah saya. Rumah saya kan. So saya nak buat sendirilah perjanjian tu. Suka hati saya. Macam tu. Sebenarnya tak boleh. Sebab kita memerlukan orang yang lebih profesional dalam akta-akta perumahan. Jadi kita lebih memerlukan orang yang berkemahiran, yang lebih mendalam untuk membantu kita, seorang pembeli ni lebih senang, lebih teratur dalam proses pembelian rumah. Dan pihak peguam ini juga akan mewakilkan setiap pihak pembeli bagi berurusan dengan pihak ketiga, iaitu bila kita nak tukar nama, kita berinteraksi dengan peguam akan berurusan dengan lembaga hasil dalam negeri dan juga land office lah. Dan sekiranya nak ada proses pengeluaran kewangan, jadi pihak peguam juga akan berurusan dengan pihak institusi keuangan. Jadi Puan Fazia mungkin boleh terangkan cara-cara untuk pembeli di luar sana, macam mana diorang nak melantik peguam. Okey, kalau untuk peguam, mungkin pembeli akan terfikir perlu ke diorang cari sendiri. Pembeli mungkin akan Google peguam termurah, peguam senang ke apa, tapi tak perlu risau sebab selalu pihak-pihak pemaju kat luar sana seperti Maira juga, kami akan menyediakan panel peguam sendiri untuk membantu pembeli dalam uruskan perjanjian jual dan beli ini. Okey, kalau mungkin pembeli akan terdetiklah, terfikir, kalau guna panel peguam pemaju, mungkin peguam ni akan backup pemaju, tapi tidak. Tidak, sebab peguam tugasnya ialah mewakili pembeli, bukan mewakili pemaju.
Dan juga pembeli tak perlu risau sebab apa yang terkandung dalam SPA itu, akta-akta perumahan tu semua dah ditetapkan oleh kerajaan. Jadinya kalau pembeli pilih peguam sendiri, lantik peguam sendiri, dia punya SPA masih sama. So tak ada beza pun kalau pembeli nak guna peguam sendiri boleh ataupun nak guna panel peguam boleh. Tapi macam saya fikirlah kalau kita beli rumah dengan pemaju ni, kalau dia dah menyediakan peguam, why not gunakan sebab memang dah package sekali dah. Dari segi kos peguam tu bagaimana pula? Adakah sebab selama ni ada juga yang meletakkan kos itu dalam loan diorang, atau sebenarnya kita boleh bayar asing, tapi apa kos-kos yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pembeli sebelum tanda tangani SPA ni? Okey, untuk kos-kos pula, memang bila kita beli rumah, komitmen besar, kita akan fikir apa kos yang kita perlu ada. Okey, dalam pembelian rumah ni kita ada 4 kos lah. Yang pertama ialah, dia ada 2 tapi dia bercabanglah kepada 4. Yang pertama ialah yuran guaman. Yuran guaman ni yuran yang kita perlu bayar kepada peguam. Dia terdiri daripada kedua, iaitu SPA legal fee dan juga loan legal fee. Okey, SPA legal fee ni bila kita dah ada SPA tu, kita perlu ada legal fee untuk perlu bayar kepada peguam. Okey, legal fee ni yuran dia memang skala dia memang dah tetap, dia tak akan berubah. Dia memang dah berdasarkan Malaysian Bar. Jadinya dia punya amount tu tetap sama. Cumanya bila pembeli dah terima invoice tu, akan ada charge-charge tersembunyi seperti printing cost, transportation cost. Ini adalah professional charge yang dichargekan oleh peguam kepada pembeli. Jadi ini yang akan membezakan antara peguam A dan juga peguam B. Kat situ pembeli dah boleh compare dan kat situ harga dia lain. Tetapi bagi pihak-pihak pemaju kat luar sana, selalunya diorang akan membantu mengurangkan beban pembeli dengan menanggung kos-kos tersebut. Pemaju akan tolong bayarkan. Jadi pembeli tak perlu risaulah tentang pembayaran legal fee ni. Tetapi untuk loan legal fee, kes dia lain sikit lah. Masa nak apply loan tu, dia boleh request daripada bank untuk serapkan amount loan legal fee tu kepada loan. Jadinya pembeli boleh decide untuk bayar bulanan tu lebih sikit ataupun diorang akan bayar hujung amount dengan besar. So pembeli boleh decide which one yang dia nak. Baik, tadi Fazia ada sebut tentang 2 yuran guaman ini, dan selepas kita berhenti seketika, kita nak tahu apa sebenarnya yang tertakluk dalam yuran guaman, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Ya. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan perbincangan pagi ini berhubung dengan proses tanda tangan perjanjian jual beli rumah. Apa yang anda perlu tahu? Dan kita nak teruskan dengan perbincangan kita bersama dengan Farah Jeffrey dan Fazlia Nur. Kedua-dua merupakan eksekutif kredit MYRA. Yang tadi Fazlia ada sebut tentang 2 yuran guaman, SPA legal fee dan loan legal fee, yang mungkin ramai tak tahu apa sebenarnya yang tertakluk dalam kedua-dua yuran guaman ini. Boleh Farah kongsikan? Okey. Sebenarnya ada. Tadi macam Puan Fazlia cerita tadi berkaitan dengan yuran guaman. Sebenarnya kalau kita lihat yuran guaman ni, dia harga dia dah memang ditetapkan. Tapi kita boleh kurangkan lagi lah. Boleh ada sistem tawar-menawar. Contohnya macam dari segi, kalau kita lihat betul-betul invoice tu, yuran guaman tersebut dia ada tulis, dia ada senaraikan. Dia macam ada transportation, dia punya printing. Jadi kos-kos profesional ni yang boleh kita negotiate lagi lah dengan pihak peguam. Jadi kalau boleh, that's why kita suggest, kita advise untuk ambil dengan peguam yang dah dipanelkan oleh pihak pemaju lah, supaya akan ada yang macam setengah pemaju MYRA, kita tanggung dia punya SPA legal fee tersebut lah. Tapi selain daripada yuran guaman tu, actually ada juga kos lain, betul tak Puan Fazia? Iaitu kos duty stamp. So apa mesti orang keliru? Tadi Puan Fazia cerita pasal yuran guaman ni. Tiba-tiba Farah cerita pasal duty stamp pula. So apa pula duty stamp ni? Macam banyak betul bayaran, betul. Tapi so Farah akan jelaskan supaya tak keliru lah. Duty stamp ni adalah pembayaran duty yang wajib dibuat bagi setiap transaksi hartanah.
Jadi dia ada dua jenis duty stamp. Yang pertama adalah MOT stamp duty. MOT stamp duty ni adalah pembayaran bagi proses penukaran nama daripada pihak pemaju kepada pihak pembeli. Okey, yang kedua adalah loan stamp duty. Loan stamp duty adalah pembayaran bagi proses cagaran kepada institusi kewangan yang dipilih oleh pihak pembeli tersebut. Jadi kalau kita lihat, ini adalah jadual di mana memang dah ditetapkan oleh pihak kerajaan kita mengikut harga-harga perumahan. Dia ada kadar dia adalah berbezalah. 1% dengan harga berapa, 2% untuk harga berapa, 3% dan 4%. Jadi Farah nak bagi contoh supaya para penonton lebih faham macam mana kita nak kira. Okey. Contohlah Naila dan Gigi beli rumah RM550,000. So kita RM100,000 yang pertama tu kita darabkan dengan 1%. Dia akan jadi RM1,000 dan RM400,000 yang kedua tu kita akan darab pula dengan 2% dan kita akan dapat RM8,000 dan lebihan daripada RM550,000 iaitu RM50,000 kita akan darab pula dengan 3%, iaitu kita akan dapat RM1,500. Kita total sum semua, total dia adalah RM10,500. Jadi ini adalah hanya bayaran bagi MOT sahaja. Jadi boleh kalau kita lihat yang ini pula yang dipaparkan adalah pengiraan bagi loan stamp duty. Loan stamp duty kadar 0.5% adalah juga tetap. Kita pinjam dengan RM450,000, kita darab dengan 0.5%, kita akan dapat RM2,250. Jadi kita tambah RM2,250 tambah pula dengan RM10,500. Aduh, peningnya mana nak cari duit cash banyak-banyak ni, kan? Sebab ni pun dah lebih kurang RM13,000, betul tak Puan Fazia? Jadi Farah rasa memang kalau para penonton tengok kat sana baru nak beli rumah, alamak, dah lah dengar beli rumah proses dah macam-macam. Nak kena keluarkan tunai yang banyak, kan? Betul tak? Jadi Farah rasa kita tak boleh nak menjanjikan untuk mengurangkan pembayaran tersebut. Tapi sebab pembayaran tersebut dah kadarnya adalah tetap. Jadi kita tak boleh ada sistem tawar-menawar macam yuran guaman tadi. Jadi apa yang Farah boleh buat, Farah advise kepada para penonton, kita kena tahu jenis property yang kita beli, jenis perumahan yang kita beli. Contohnya kita beli rumah landed. Rumah landed geran dia dah sedia ada. Jadi beli-beli masa je boleh tukar rumah tu dah. Jadi para pembeli ni dah kena set bila tanda tangan ni perjanjian jual beli dalam masa 3 bulan dah kena prepare dah. RM13,000 tersebut. Sebab kita memang dah kena bayar dah. If let's say kita beli rumah high rise, rumah bertingkat. Rumah bertingkat ni geran dia berkongsi. Jadi dia tak akan terus menukar nama terus. Jadi bila rumah tu dah siap, strata pun akan keluar. Bila strata dah keluar, barulah ada proses penukaran nama. Jadi dekat situ high rise punya rumah yang bertingkat, dia ambil masa yang lama sikit. 3 tahun. Jadi dalam masa 3 tahun tu kita try save, kita simpan duit, betul. Kita simpan duit so kita tak terasa sangat beban dalam untuk membayar duty stamp tersebutlah. Ya, seperti yang Farah katakan tadi, mungkin tak banyak cara untuk mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pembeli ini. Tapi dalam masa yang sama, mungkin pembeli boleh melihat juga kepada insentif-insentif yang diperkenalkan kerajaan untuk menggalakkan pembelian rumah ini. Mungkin ada baru-baru ini insentif yang diperkenalkan untuk bantu ataupun galakkan lagi mempromosikan pembelian rumah. Lagi-lagi dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Okey, kalau untuk insentif memang ada. Okey, kerajaan ada sediakan insentif HOC, Home Ownership Campaign. Okey, mungkin pembeli-pembeli kat luar sana kalau lalu kat highway ke apa ada nampak banner-banner pemaju dia tulis HOC, tapi kita tak tahu HOC tu apa. HOC ni ialah insentif yang kerajaan sediakan untuk mengurangkan beban pembeli-pembeli di luar sana. Okey, dengan kadar bayaran yang Cik Farah sebut tadi, kita kena bayar almost RM13,000. Mana kita nak dapat amount sebanyak itu? Tapi kerajaan dah sediakan HOC, iaitu mengecualikan pembayaran stamp duty. Kalau kita rujuk balik kepada table tadi, daripada harga RM100,000 ke RM1 juta, kita ada bayaran percentage yang kita perlu bayar. Tapi dengan ada HOC, semua itu dikecualikan. Lebih daripada RM1 juta baru adalah charge yang dikenakan lah. Jadi untuk harga rumah daripada RM100,000 ke RM1 juta, tiada pembayaran duty stamp dikenakan. Jadi kat situ beban dah kurang. Bukan
sikit, banyak beban dah kurang. So jadinya kerajaan dah bantu kita dengan mendirikan HOC ni. Jadi kalau penonton-penonton kat luar sana ada terdetik nak beli rumah, belilah di waktu tempoh HOC ni, iaitu daripada SPA bertarikh 1 Jun 2020 sehinggalah 30 Mei 2021. So sekarang tak payah bayar strata title lah. Free kan sekarang ni? Betul. Betul. So Gigi kalau nak beli rumah bolehlah beli rumah sekarang. So boleh save banyak dah tu. Ya, saya nak tanya juga mengenai perjanjian yang terkandung dalam SPA tu. Kita bukan nak tanya selepas rumah tu siap, kalau dalam masa proses pembinaan itu berlangsung, tetapi pemaju tidak mengikut garis yang telah ditetapkan dalam SPA itu, bagaimana, apa yang pemilik rumah atau pembeli boleh lakukan? Misalnya perjanjian rumah sepatutnya 36 bulan tetapi jadi 48 bulan. Bagaimana pembeli boleh lakukan kalau perkara itu berlaku? Okey. Macam yang sebentar tadi Farah ada bagi tahu yang perkara-perkara yang perlu kita tahu. Contohnya perjanjian ni adalah jaminan tetap, betul kan? Sekiranya pihak pemaju tersebut tidak mengotakan janjilah. Jadi pihak membeli ni bolehlah mula dia boleh terus direct kepada pihak pemaju. Dia bagi tahulah, dia request kenapa, macam query lah, kenapa dalam SPA tulis macam ni, tapi kenapa pihak pemaju tak melangsaikan janji-janji dia seperti yang dah tertulis, termaktub dekat dalam perjanjian jual beli. Jadi, kalau sekiranya pihak pemaju tersebut tidak, macam kita nampak macam tak layan je, betul tak Puan Fazia? Macam tak layan je, macam tak ambil endah tentang apa-apa yang kita fikir, pihak pembeli ni fikir. Jadi pihak pembeli ni dia boleh membawa dia punya masalah-masalah ini ke atasan, ke pihak tribunal. So dia akan membawa kepada akta yang lebih tinggilah, iaitu akan melibatkan mahkamah tribunal lah. Betul tak Puan Fazia? Fazlah, saya nak tanya pula, kalau ni soalan daripada penonton ya sebenarnya, boleh ke MOT kita convert dan masukkan sekali dalam rumah? Sekiranya kalau loan rumah itu pada asalnya tak masukkan MOT sekali, bagaimana? Boleh terangkan kepada penonton? Tak boleh, MOT tak boleh sebab MOT tu memang kadar yang memang dah tetap. Jadinya kalau memang pihak kerajaan dah tetapkan, untuk kita perlu bayar. Cuma yang macam saya cakap tadi lah, HOC dah ada, so jadi yang kita tak perlu bayar dah. Dia memang tak boleh serap, macam dia tak macam loan legal fee tu lah, boleh serap kan. Kalau untuk duty stamp dia lain, dia memang tak boleh diserapkan. Okey, contohlah macam tadi Naila yang tanya. Naila tanya boleh ke masukkan amount stamp duty tersebut ke dalam SPA, ke dalam harga rumah, betul ke Naila? Ya. Okey. So sebenarnya actually tak boleh sebab harga rumah tersebut dah fix. Kita beli rumah harga RM550,000. Tadi Farah dah bagi tahu. So bila kita includekan amount stamp duty kita dia akan naik. Sebenarnya LHDN dia akan tengok tahu harga pasaran. Kalau harga pasaran dah harga jual beli tersebut. Dia tak boleh nak includekan sekali dengan stamp duty tu. Sebab harga pembelian adalah harga pembelian. So LHDN dia akan tengok terus dengan harga pembelian kita. Tapi kalau contohlah Farah masukkan RM550,000, Farah tambah lagi RM13,000. Tak ke lagi tinggi. Memang sebenarnya memang tak boleh masukkan stamp duty. Tapi just Farah macam boleh advice tadilah. Boleh sediakan duit awal-awal atau boleh keluarkan pengeluaran KWSP. Macam itulah. Ya, itu antara langkah-langkah yang boleh diambil di samping juga insentif yang telah diperkenalkan kerajaan, iaitu home ownership campaign. Tapi dalam masa yang sama kita juga tak boleh lupa kita berada dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Kita nak tahu dalam pemerhatian Farah sendiri, adakah mungkin menunjukkan sedikit trend perubahan, apa faktor-faktor yang berubah dalam kalangan pembeli rumah mungkin sebelum dan selepas pandemik COVID-19 ini? Faktor ruang dalam rumah itu mungkin lebih diutamakan, faktor lokasi berdekatan dengan pengangkutan awam dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor yang penting ketika pembelian rumah. Tetapi selepas PKP, selepas COVID-19 ini mungkin ada trend berubah, atau mungkin secara keseluruhannya pembelian rumah ini dah tak berapa nak popular sekarang ini. Sebab dengan sekarang kerumitan. kan ramai work from home, mungkin perlukan rumah yang lebih besar daripada lokasi, mementingkan lokasi itu. Okey, sebenarnya bagi pandangan Farah lah, sebab Farah dah kerja before COVID dengan semasa COVID dan sampai sekarang, Farah rasa dia tak ada trend yang berubah pun, dia sama je.
sebab pihak pembeli tersebut dia nak kumpul aset, dia still cari lokasi sebab kita tak tahu in future, mungkin lepas ni insya-Allah COVID ni dah habis ke apa, kita kena fikir in future juga. Betul tak? In future kita lokasi kita kenalah dekat dengan tempat kerja kita ke apa ke. Jadi bagi buat masa ni Farah memang tak ada nampak lah macam request daripada pihak pembeli dia nak tukar ke cara apa-apa pembelian mereka, sebenarnya tak ada. Dia sama je. Tapi masa dulu, masa COVID ni yang kita ada masa PKP. So kita adalah orang dah beli rumah. Still ada orang beli rumah. So macam terkejut juga, amazed juga. Oh, kaya juga orang Malaysia ni dah beli rumah time PKP. So macam cara-cara dia sama je, tapi cuma dari segi perjanjian jual beli itu agak berbeza sedikit. Sepatutnya kita jumpa face to face dengan pihak pembeli kita, peguam dan juga pihak pembeli. Tapi kita tukar sikit sebab kita ada social distancing, betul? Ya. Jadi kita tukar, kita buat dalam segi video call. Kita buat dalam video call. Kita cari inisiatif lain sebab kita pihak pemaju pun kita nak majukan kita punya, takkanlah sebabkan COVID kita nak jatuh bersama COVID juga kan, betul. Jadi kita fikir juga inisiatif lain untuk memajukan company kita and cuba untuk menolong pihak pembeli di luar sana. Jadi kita tukarlah cara urusan perjanjian jual beli kita dengan video call tersebutlah. Ya. Baik, terima kasih kepada dua tetamu kita pagi ini, Farah Jeffrey dan Fazlia Nur, merupakan eksekutif kredit kanan Myra, untuk perkongsian sikit sebanyak memberi pencerahan kepada penonton apa sebenarnya yang mereka perlu tahu tentang proses tanda tangan perjanjian jual beli rumah ataupun SPA, yang saya kira buat pembeli buat kali pertama banyak sebenarnya kandungannya yang mereka tak faham apa yang mereka perlu tahu. Dan dalam masa yang sama, anda perlu rebut peluang ketika ini kerana banyak insentif kerajaan yang telah disediakan dalam pembelian rumah pertama khususnya. Tapi kita harapkan dengan perkongsian itu dapat memberikan sedikit pencerahan kepada anda di luar sana, dan terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad. Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.